Baik, hari ini kita akan tengok hukum indeks. Okey, hukum indeks. So, biasa kita akan jumpa A kuasa N. Okey, di mana kita mesti tahu A ni ialah asas dan atas ni kuasanya. Okey, biasa kita panggil dia kuasa, dia ialah indeks. Okey, ini adalah hukum-hukum yang kita perlu ingat. Okey, kita perlu ingat. Hukum tu sebenarnya ialah peraturan. Okey, peraturan. Contoh di sini, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okey, cikgu bagi contoh. Contohnya kita ada 4 kuasa negatif 3 katakan. Jadi, dia boleh ditulis sebagai apa? Kali ni. Okey, kali ni. Kalau A kuasa negatif, N sama dengan 1 per A kuasa N, 4 kuasa negatif 3 boleh ditulis sebagai apa kan ni? 1 per 4 kuasa 3. Very good. 1 per 4 kuasa 3. Okey. Baik. Seterusnya, contoh yang kedua, hukum yang kedua. A kuasa kosong sama dengan 1. Ini bermaksud apa-apa nombor kalau dikuasakan kosong mesti dapat 1. Kita bagi contoh 4 kuasa kosong. So dapat apa? Ridwan? 4 kuasa kosong dapat apa Ridwan? 1. Okey. Baik. Thank you Ridwan. Okay, next ialah yang ni. Kalau kita ada A kuasa 1 per N. Ini atas ni ada pecahan dan di bawah ni sebenarnya ialah puncanya. Okey. Jadi di sini kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa N. Okey. A dengan punca kuasa N. Okey, contoh. Kita ada 3 kuasa 1 per 5. Tukar sikit 1 per 3. 5 lah. Kuasa 1 per 3. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk punca? Fadilah? Fadilah? Macam mana nak tulis ni jadi bentuk punca? Punca kuasa 3, 5. Ya, punca kuasa 3 untuk 5. Okey, punca kuasa 3 untuk 5. Okey, satu peringatan kalau dia adalah contoh 8 kuasa 1 per 2. Ini macam mana nak tulis kita panggil seorang lagi Raja. Raja, yang ni macam mana? Punca kuasa 2, 8. Punca kuasa 2, 8. Betul? Betul tak betul? Tak payah tulis 2 pun. Apa dia? Tak payah tulis 2 pun. Ya, betul. Tak payah tulis 2. Khas untuk 2 sahaja. Puncanya tak payah tulis. Punca lain semua kena tulis Okey, itu peringatan dia. Thank you Raja. Next, yang ini. Satu asas dia ada kuasa dan lepas kurungan dia ada satu lagi kuasa. Okey, bermaksud samalah kalau kuasa dia letak di dalam ataupun kuasa dia letak di luar. Dan ini sebenarnya boleh dimaksudkan sebagai kuasanya didarabkan. Okey, kuasanya didarabkan. Okey, contoh kalau kita ada A, bukan A. 6 lah. 6 kuasa 3, luarnya ada kuasa 2. So kita akan dapat apa? Alia? Alia? Nur Alia? 6
kuasa 3 darab 2. Okey, 6 kuasa 3 darab 2. Jadi kita boleh tulis 6 kuasa 3 darab 2 tu berapa? 6 kuasa 6 Kuasa kuasa 6. kuasa 6. Okey. Bagus Arya. Okey, next. Okey, kalau kita ada A, okey, satu asas, ada kuasa pecahan. Okey, so bila ada pecahan, kita kena ingat yang atas tu sentiasa melambangkan kuasanya dan yang bawah tu melambangkan puncanya. Okey, tadi kita sini pun dah buat Sini ada puncanya. Jadi sebenarnya dia ada dua cara tulis. Punca kuasakan A dan kuasa dia ialah M. Okey, punca kuasa N Okey, ini M dia di dalam. Satu lagi cara nak tulis M dia ataupun kuasanya tulis di luar. Okey, tulis di luar. Apa maksudnya? Apa bezanya? Yang ini bermaksud kita buat kuasa dulu. A kuasa M dulu. Lepas tu baru punca kuasakan nilai N-nya. Okey? Ini bermaksud kita buat punca kuasa dulu. Lepas tu baru kita kuasakan M-nya. Okey? Baru kita kuasakan M-nya. Baik. Contoh. Kalau kita ada 7 kuasa 3 per 2 per 3 lah. Kita tukar sikit 2 per 3. Apa maksudnya? Desmond? Desmond? Apa maksudnya yang ni? Punca 3, 7 kuasa 2. Punca kuasa 3, 7 kuasa 2. Okey. So Desmond bagi contoh, kuasa dia letak di sini di dalam. Ataupun kuasa dia kita boleh letak di luar. Okey, thank you Desmond. Next contoh ni asasnya A, kuasa dia M. Didarabkan dengan asas dia A, kuasa dia N. Okey, nampak kuasa berbeza tapi asas adalah sama. Jadi asas kita tulis sekali tapi kuasanya kita boleh tambahkannya. Okey, bagi contoh 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 2 lah. Alright, 2 kuasa 4 darab 2 kuasa 2. Miftahul? Ya, Miftahul? Ya. Apa ni? 2 kuasa 6. Ya, 2 kuasa 6. Macam mana dapat 6, Miftahul? 4 tambah 2. 4 tambah 2. Very good. Okay, next. Tadi kita ada hasil darab. Sekarang lebih kurang sama. Cuma dia tukar jadi hasil bahagi. So, darab akan menjadi tambah. Tapi bahagi akan menjadi tolak. Okay. Contohnya kalau kita ada 3 kuasa 5 bahagi dengan 3 kuasa 3. Kita akan dapat apa? Fong En? Fong En? 3 kuasa 2. Yes, 3 kuasa 2. Macam mana dapat 2, Fong En? 5 tolak 3. 5 tolak 3. Very good. Okay. Next. Nampak tak? Sini kita ada asas A, tetapi sini ada asas B. Tadi di sini asas dia sama, tapi indeks dia tak sama. Manakala yang ini asas dia tak sama, tapi indeks dia sama. Maksudnya kita boleh darabkan dia punya asas dan indeks tulis sekali sahaja di luar. Okey, sekali sahaja di luar. Contohnya kalau kita ada 5 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 4. Apa kita boleh tulis? Darren? Okay, Darren? 10 kuasa 4. 10 kuasa 4. Okay, macam mana dapat 10 ni, Darren? 5 darab 2. 5 darab 2. Okay, thank you. Next. Tadi kita ada hasil darab. Sekarang kita ada hasil bahagi.
Okey, hasil bahagi pun sama juga. Kita tetap bahagikan dua nombor tu, tetapi kuasanya hanya tulis sekali sahaja di luar. Okey, contohnya lah kita ada 5 kuasa 3 bahagi dengan 3 kuasa 3. Okey, so macam mana kita nak tulis ini? Azwaliza, faham? Azwaliza? Ya. Okey, macam mana nak tulis? 5/3 kuasa 3. 5/3 kuasa 3. Betul tak? Azwaliza, betul tak yang ni? Adakah ini maksud Azwaliza? 5/3 kuasa 3, betul? Ada kurungan? Apa dia? Kuat sikit. Letak kurungan. Ya, kena letak kurungan. Okey, kita tengok kalau belum letak kurungan, apa maksudnya? Maksudnya ialah 5 akan dikuasakan 3. Tetapi 3 tak ada apa-apa kuasa untuknya. Okey, jadi di sini berlaku kerugian. Nampak tak? Okey, berlaku kerugian. Jadi kena ingat wajib letak kurungan. Okey, wajib letak kurungan. Sebab tidak nanti maksud dia jadi lain. Okey, akhir sekali A kuasa X per Y akan sama dengan B. Bermaksud satu benda kalau dia ada kuasa pecahan, dia sama dengan satu nilai. Tetapi apabila kita terbalikkannya, okey, terbalikkannya, maksudnya pecahan ini ataupun indeks dia bawa ke sebelah kanan, nanti dia akan terbalik. Okey, dia akan terbalik. Contoh kita bagi 8 kuasa 3/2. Okey, adalah sama dengan X, katakan. Okey, adalah sama dengan X. So macam mana kalau dia jadi 8 nanti? Husna? Nur Husna? Boleh jawab tak yang ni? So dia jadi apa? X kuasa 2/3. Very good. X dia akan jadi 2/3 pula. Dia punya indeks tu akan terus diterbalikkan. Okey? Jelas tak sampai sini? Boleh tak cikgu tengok emoji macam mana? Okey ke tak okey? Okey tak ada masalah Alright. Baik. So kita pergi kepada satu lagi perkara penting sebelum kita masuk kiraan yang sebenar, iaitu kuasa dan family-nya. Okey, kuasa dan family-nya. Ini kena hafal. Okey, kena biasakan diri hafal kuasa-kuasa yang ini sebab kita selalu pakai. Okey, kita selalu pakai. Baik. 2 kuasa 2 ialah berapa? Cuba type dalam chat room sekarang semua orang. Okey. 2 kuasa 2 ialah berapa? Okey, bagus. Right, 2 kuasa 2 ialah 4. Next, 2 kuasa 3 berapa? 2 kuasa 3 berapa? Alright, bagus. 2 kuasa 3 ialah 8. Next, 2 kuasa 4 berapa? Alright, okey, betul. Baik, sebelum kita teruskan cikgu ajar satu cara cepat macam mana kita nak buat 2 kuasa 4 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kamu kena ingat 2 kuasa 4 boleh dipecahkan menjadi 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 2. Okey, so 2 kuasa 2 sebenarnya ialah 4 dan 2 kuasa 2 adalah 4. Maka kalau didarabkan kita terus dapat 16. 4 darab 4 ialah 16 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, so ini ialah cara cepatlah kadang-kadang kita
boleh lagi laju daripada kalkulator. Baik, seterusnya. Ini boleh kita ingat sebagai 2 kuasa 2 dengan 2 kuasa 3. 2 kuasa 2 kita tahu 4. 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi berapa jawapannya tanpa menggunakan kalkulator? Berapa ni? Raja salah Raja. 2 kuasa 5. Yes. Dah betul 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, Raja boleh tak bagi tahu cikgu jawapan dia berapa? Buka mic. Tadi Raja yang silap kan? 32. Ya, betul. Okey, 32. Baik. Yang ini pula 2 kuasa 6. Kamu boleh ingatkan dia sebagai 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 3. Alright. Sama dengan 8 darab dengan 8. Berapa nilai ni? Alright, very good. Very good. Very good. Okay, 64. Okay, biasa kita sampai kuasa 6 sahajalah. Selebihnya kalau terlalu besar kuasanya, izinkanlah guna kalkulator. Okay. Alright, 3 kuasa 2 berapa nilainya? 3 kuasa 2 berapa nilai dia? Bagus. Okey, ini sangat biasa. 3 kuasa 3 pula. 3 kuasa 3 pula berapa? Alright. Yang betul, Desmond betul. Okey, yang lain betul. Okey, Darren. Darren ada silap Darren. Cuba lagi sekali Darren. 3 kuasa 3. Berapa nilai dia Darren? On mic bagi tahu saya. 27. 27 Okey, so berhati-hati 3 kuasa 4 kamu juga boleh fikir dengan cara macam ini. Berapa nilainya? 3 kuasa 4 ialah 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 2. Alright, bagus. Jawapan dia 81. Okey. Next, 4 kuasa 2. Ini pun biasa. 4 kuasa 2, berapa? Okay, very good. 16. 4 kuasa 3 tu berapa? 4 kuasa 3 tu berapa? Ni sangat kerap digunakan 4 kuasa 3. Bagus. Okay, dia adalah 64. Okey, seterusnya 5 kuasa 2 adalah berapa? 5 kuasa 2. Alright, betul, 25 dan juga 5 kuasa 3 adalah berapa? Okay, very good. 125. Okay, 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 murid-murid. Alright, very good. 7 kuasa 2. Okay. Very good. Okay, 7 kuasa 2 ialah 49. 8 kuasa 2 berapa? Okay, 8 kuasa 2 ialah 64. Next, 9 kuasa 2 ialah very good. Okay, betul, 81. Okay, 10 kuasa 2. Makin mencabar dah 2 unit. 10 kuasa 2. Ini senanglah. Kita biasa jumpa kan. Alright, ialah 100. 11 kuasa 2 ialah berapa? Very good. Okay, 121. 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 pun sangat kerap digunakan. Okay, sangat kerap digunakan. 144. Okay, seterusnya 13 kuasa 2.
Bagus. 13 kuasa 2 ialah 169. Dan 14 kuasa 2 ialah berapa? Bagus, 196. Okey, kamu perhatikan di sini kalau siapa yang menghafal, ini ialah 69 dan sebelah sini ialah 96. So 13 dengan 14. 13 of course nilai dia lebih kecil, so 169. 14 nilai dia lebih besar, so 196. Dia cuma tukar dua nombor di belakang ni sahaja. Okey, akhir sekali ialah 15 kuasa 2. Berapa nilai dia? Very good. 2, 2, 5. Okay. So, nilai-nilai ini kenapa cikgu suruh hafal? Sebab nanti kita akan banyak jumpa mereka dalam soalan-soalan indeks dengan soalan cert. Soalan indeks dan cert.